Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Hashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Sidang hadirin, rakan-rakan sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya dalam perjalanan ke TV Al-Hijrah. Sekali lagi, ini dia yang ada masa banyak sikit ya, bersama dengan Syafiq yang driving. Jadi saya pada hari ini ingin membawakan kepada tuan-tuan sekalian, pada hari ini 15 hari bulan. 15 hari bulan. Jadi kita ada sekitar 15 hari lagi untuk menjelang 2021. Itu sebabnya pada hari ini saya bertanya soalan kepada diri dan juga kepada tuan-tuan, sudahkah merancang 2021? Ya. Jika ya, alhamdulillah. Jika belum, kita sama-sama dengar daripada ayat 18 surah Al-Hashr, surah yang ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apakah yang kamu siapkan dirimu pada hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu laksanakan, yang kamu amalkan. Baik. Jadi ilmu merancang ini adalah satu perkara yang penting, ya. Kalau katakan tuan-tuan, Ustaz Saifuddin baru merancang untuk merancang, okeylah, alhamdulillah, ya. Dan merancang ini sebenarnya kena buat pada setiap hari, ya, tetapi sudah pastinya kita ambillah kesempatan pada waktu tertentu. Harapnya mungkin tahun baru ini peluang untuk kita duduk sebentar, pasal cuti mungkin banyak bagi setengah orang, ataupun kalau cuti tak banyak pun kita duduklah sebentar, kita tengok balik 2020 ni okey ke tak okey, ya. Dan kalau kita rasa macam apa yang kita rancang pada 2020 ini dapat dilaksanakan, alhamdulillah. Dan kalau katakan tidak dapat dilaksanakan, kita semak balik dan kita nak melihat ke hadapan. Poin penting yang perlu saya kongsikan ialah daripada surah Al-An'am, salah satunya, ini poin penting, ya, iaitu berkaitan dengan kejayaan dalam hidup, ya, iaitu dalam ayat 148, ya. Sekejap, ya, saya cari kejap. Surah Al-An'am ayat 148. Itu saya dalam Quran ni kejap. Okey. Jadi okey, ayat 148 ini cerita tentang orang-orang yang musyrik. Dia cara kefahaman yang salah yang kita tidak mahu berada dalam kita lah bila bercakap tentang 2020, apa-apa yang telah berlaku. Okey, apa poin dia? Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah. Ini ayat tambahan, ya. Saya nak bawakan tuan-tuan tadi kepada surah Al-Hashr, itu fokus kita. Tapi ayat 148 ini bila dinyatakan pada orang yang mensyirikkan Allah, ya, dia kata bila dia dah tak ada hujah, ya, kesannya ialah dia kata kalau Allah nak, ya, kalau Allah nak, Allah boleh je bagi kami tidak syirikkan Allah dan tidak pula keturunan kami mengharamkannya, ya. Jadi sebenarnya apakah yang berlaku pada mereka ni? Mereka ini illa takhrusun. Poinnya apa? Mereka itu menipu je. Mereka menipu pasal apa? Pasal mereka menyalahkan kepada takdir, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyalahkan takdir Allah. Sebenarnya pada lau yasha Allah itu, jika dikadiri oleh Allah, poin ni apa? Dalam hidup kita ni, kalau kita nak berjaya, lau yasha Allah, memang Allah yang berkuasa. Tapi yang perlu kita buat ialah kita kena berusaha mendekati kepada kehendak Allah tersebut, kehendak Allah untuk berjaya, ya. Kalau tidak, kita tidak menghendaki kehendak Allah, memang takdir juga, takdir untuk kita tidak berjaya. Ini perspektif penting untuk melihat 2020. Kalau ada yang kata bahawa mungkin COVID-19 apa sebagainya, memang betul, takdir itu betul. Tetapi ada sahaja orang yang berusaha dan dia diizinkan mendekati kepada lau yasha Allah, itu kehendak Allah, maka dia berjaya dengan izin Allah lah, ya, dengan izin Allah. Tapi kalau dia tak berusaha, dia duduk je, dia termangu daripada bulan 3 sampai bulan 12 tak tahu nak buat apa, kemudian dia kata takdir Allah menentukan saya ni tak berjaya pada tahun 2020, itu dia tak berusaha, tak cari ilmu, tak pergi tanya orang,
gunakan internet yang ada, dia comfort kepada apa yang dia ada, dan maksudnya itu tidak tepat. Okey, baik. Jadi kembali balik pada ayat 18 tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah seruan daripada Allah SWT kepada orang yang beriman, pada tuan-tuan, ya. Pada saya, kepada Syafiq yang sedang driving, ya. Saya tak driving, ya tuan, ya. Walaupun nampak saya ni mirror image. Okey. Baik. Ittaqullah. Pertama sekali ketika nak merancang ini, topik merancang ada dalam ayat 18 ini, tapi apakah yang dimulakan dahulu? Iman. Dan input iman itu Allah ingatkan tentang nak merancang ni dulu. Sebelum merancang tu, takwa pada Allah SWT. Mengapa takwa paling penting? Pasal takwa ini adalah tanda kita ini bergantung kepada Allah, minta Allah tolong. Pasal planning ini kita tak tahu pun, nak plan sampai 1 jam daripada sekarang pun susah, ya, sama ada kita hidup besok ke tidak pun tak pasti, ya. Tetapi dengan takwa pada Allah, kerana Allah, kerana bila merancang ini mindsetnya kerana Allah, maka bermulalah proses wal tanzur, perhatikan nafsum ma qaddamat lighadin, apa yang kamu siapkan untuk diri kamu pada hari esok. Jadi 2021 yang akan menjelma 15 hari lagi, insya-Allah, jika diizinkan kita masuk tahun tersebut, dah siapkan untuk apa? Nafsun ini diri. Memang diri ni bertanggungjawab, tapi diri kita ni ada banyak tanggungjawab, kan? Contohnya apa? Saya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai penceramah ke, sebagai R&D ke, sebagai jiran ke, sebagai pengurusi ke, macam-macam nafs, ya, pelbagai tanggungjawab. Jadi tuan-tuan kena lihat kepada apakah skop tanggungjawab. Tapi in the end ialah Allah suruh beritahu masing-masing bertanggungjawab untuk merancang, ya, melihat apa yang nak dibekalkan pada tahun hadapan, ya, ataupun hari esok. Dan lebih daripada itu, kita nak melihat ini kerana kita nak bawa kepada hari esok yang paling pasti kita jumpa, bukan hari Isnin, bukan hari Rabu, bukan hari Jumaat. Yang paling pasti adalah Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Baik. Jadi selepas Allah bercakap begitu, disambung lagi dengan wattaqullah, bertakwalah pada Allah SWT. Jadi dikepit oleh takwa yang pertama dengan takwa yang kedua. Mengapa? Kerana bila kita dah merancang, ya, kemudian kita kena ingat bahawa segala-galanya adalah milik Allah SWT. Seperti kita merancang 2020, qadar Allah, akhirnya berlaku apa yang berlaku pada tahun 2020, ya. Dan perkara ini yang kita perlu beri perhatian, ya. Maksudnya ialah jangan kita kecewa sangat dengan apa yang berlaku pada tahun 2020. Kita dah rancang, kita dah berusaha sebaik mungkin, itulah hasilnya yang Allah tentukan. Yang penting Allah redha dengan kita, ya. Sama ada bisnes kita menjadi ke tak menjadi ke, yang penting takwa tu maintain, ya. Takwa tu maintain. Dan ciri takwa ni kalau kita tengok ada dalam surah Al-Baqarah, iaitu paling kurang pun kita beriman pada gaib, mendirikan solat, infak, dan percaya pada kitab terdahulu sekarang, dan yakin pada hari akhirat. Baik. Jadi di hujung itu Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah lebih amat mengetahui apa yang ke depan, apa habit-habit, apa benda-benda yang kita laksanakan. Ta'malun ini berbeza dengan taf'alun, dengan taksibun. Taf'alun ini ialah kita buat saja tanpa kita ada niat yang jelas, ilmu yang jelas. Tapi ta'malun ini kita buat yang menjadi habit, ya, sama ada perkara tersebut good habit ataupun bad habit, ya. Jadi Allah tahu segala-galanya apa yang berlaku pada tahun depan. Bila Allah tahu, bukan maksudnya kalau macam tu saya tak tahu, saya tak boleh buat apa, bukan macam itu. Kaedahnya ialah lau yasha Allah, yang kita bincang dalam surah Al-An'am ayat 148 itu, ialah kalau kita tak tahu, kita pergilah cari ilmu, ya. Bila kita tak tahu, mintalah Allah tunjukkan ilmu tersebut, ya. Kalau Allah tahu bima ta'malun, apa yang kita akan buat nanti, jadi kita mintalah Allah bantu kita untuk ada habit yang bagus, ya. Yang ini yang kita doakan kepada tuan-tuan yang ada mendengar sekarang, Tuan Hasbullah, ada Puan Siti Fatimah, Ustaz Husaini pun ada. Terima kasih Ustaz ni. Sama-sama, kalau ada Ustaz ni boleh minta Ustaz baca ayat 18 surah Al-Hasyr, tapi Ustaz tak tahu dekat Facebook macam mana nak duet. Tak apalah, nanti kita jumpa nanti. Okey, jadi itu kesedaran, ya, point yang disampaikan dalam ayat 18. Dan okey, sebenarnya nak rancang apa? Sekali lagi, perkataan nafs sebentar tadi kita dah bincang. Kita kena rancang untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kalau kita ada syarikat sebagai
pengusaha ke ataupun kita sebagai staff ke, kita kena rancang. Dan rancang ini kalau kita perasan ayat 19, ayat selepasnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tidak sama orang yang, jangan kamu lupa Allah, ya. Jangan lupa Allah, satu. Dan ayat 20 itu tidak sama orang ashabun nari wa ashabul jannah, orang yang jadi ahli syurga dengan ahli neraka, berbeza. Okey. Jadi rancang apa yang sepatutnya? Rancang yang sepatutnya ialah rancang bagaimana untuk kita tidak lupa Allah pada tahun 2021. Itu yang penting tu. Maksudnya diri kita, keluarga kita macam mana nak pastikan tidak lupa kepada Allah SWT. Apa maksud lupa? Lupa ini Allah cakap kat sini, kalau kamu lupa Allah, fa ansahum anfusahum, kamu akan menyebabkan kamu lupa diri kamu sendiri. Kita lupa kita ada fizikal kita, kita lupa kita ada intelek kita, kita ada emosi kita. Bila ia tidak akan tidak terjaga, dia tak balance, ya. Mungkin kita akan ekstrim bekerja, contohnya ekstrim sangat nak buat sesuatu perkara, ekstrim untuk kuatkan badan, contohnya, ya. Itu berlaku pasal apa? Allah cakap tadi, fa ansahum anfusahum, asasnya kerana kita tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa dengan mengingati Allah tenang. Bila tenang itu, hati kita ini raja, dia akan memberi signal kepada fizikal kita, intelek kita, emosi kita agar stabil. Itu diri, ya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang keluarga kita, kan? Pasal apa? Pasal keluarga kita, mungkin kita okey tapi keluarga kita tak okey. Mungkin ilmu kita okey, ilmu keluarga kita tak okey. Kita faham surah Al-Hasyr ayat 18 untuk merancang, keluarga kita tak faham perkara tersebut. Jadi bagaimana nak balance perkara tersebut? Asasnya kena pegang dulu, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tak lupa ini, salah satunya ialah apa? Kita kena rancang macam mana Quran kita pada tahun 2021. Ada upgrade ke tak? Ya. Apa lagi kena rancang? Solat kita ada upgrade ke tak, ya. Dan infak kita, ya, kita punya charity, kita nak buat projek membantu orang, termasuklah kalau kita nak buat bisnes untuk mindsetnya membantu orang, ya. Kita nak keluar, nak untung berjuta-juta kerana kita nak keluarkan zakat, itu niatnya, itu mindset yang bagus. Maka insya-Allah kalau kita upgrade, itu adalah cara yang terbaik. Biasanya orang merancang untuk syarikat untuk ada KPI target, nak naik 10%, 20% daripada revenue pada tahun ini. Itu biasa berlaku. Tetapi yang kita tengok dalam ayat 18 ini ialah sebenarnya untuk diri dan juga untuk keluarga perlu dirancang. Jadi itu sebabnya kalau boleh masing-masing yang ada keluarga senaraikan, ada suami, isteri, anak, ada berapa orang, 5, 6 orang contohnya. Tengok balik apa yang berlaku pada 2020 dan harapnya kita ada planning macam mana wal tanzur itu. Perhatikan tu bukan suruh kita tengok aja, ya. Bila kita dah realize, kita dah intizar, ya, ataupun kita dah wal tanzur, kita dah tengok dan kita dah nampak, maka kesannya ialah kita akan cuba berusaha bridging the gap ataupun closing the gap, ya. Jadi ini insya-Allah perkara yang harapnya tuan-tuan dalam masa 15 hari lagi ini boleh buat, ya. Dan insya-Allah kalau perlu nanti saya buat lagi lah live lagi ke, ataupun ya, saya tengok ada soalan tak. Kalau tuan-tuan ada soalan. Okey, bagaimana untuk bangkit balik merancang 21 tuan selepas apa yang berlaku pada tahun 2020? Tuan Hasbullah bertanya, ya. Okey, terima kasih. Tuan, macam mana nak bangkit balik, kan? Bangkit balik ni penting ni. Pasal apa? Pasal ada yang dia tahun 2020 dia dah cepat respon kepada perkara yang berlaku. Tapi ada yang terduduk, contohnya tersungkur. Okey, saya ingat daripada perbincangan semalam dekat Wacana, ada 3 perkara untuk kita ni selamat dalam kehidupan kita ini. Yang pertama ilmu, yang kedua iman kena kuatkan, dan yang ketiga kita kena ada rakan. Kita kena ada circle orang yang boleh bangkit. Kita tak boleh bangkit seorang-seorang, ya. Kita ada ilmu, kita ada iman, tapi kalau kita buat seorang-seorang, tak jalan. Itu sebabnya mengapa dalam Islam ni kita ada solat berjemaah, kan. Solat berjemaah ini sebenarnya dia adalah institusi untuk kita saling sokong menyokong antara satu sama lain. Circle memainkan peranan. Cuba ceritalah, kita ambil contoh begini je lah.
kita ambil solat berjemaah kan. Kalau kat rumah, kalau katakan saya terlambat 5 minit dekat rumah pun tak apa. Lepas tu saya tunggu isteri saya, anak saya apa sebagainya untuk akhirnya saya jadi imam. In the end saya jadi imam. Kan. Solat berjemaah, itu solat Jumaat. Tapi cuba tak bayangkan kalau tak solat berjemaah, bukan sekadar 5 minit lambat, boleh lambat kan. Sampai 5 jam lambat pun boleh. Itu solat berjemaah di rumah. Tapi solat Jumaat di kat masjid lagi mantap. Kalau saya lambat dia 5 minit, orang dah sembahyang, dah habis dah pun, tak dapat solat berjemaah. Dapatlah pahala pergi masjid kan. Jadi ceritanya apa? Ilmu, tuan-tuan kena cari ilmu. Kalau nak bangkit memang kena cari ilmu dan kena kuatkan iman. Beza antara iman dengan ilmu ni apa? Iman ni dia benda yang tak nampak, kita percaya. Kan? Contohnya kita percaya Allah akan bantu saya, rezeki saya ada insya-Allah tahun 2021. Beriman. Ya. Apa lagi, kita beriman pada Al-Quran. Jadi kita dapat akses kepada pelbagai formula-formula yang dibekalkan oleh Allah untuk bangkit, ya. Iaitu salah satu bercakap tentang bangkit ini ialah bagaimana contohnya Nabi Yusuf bangkit daripada bawah naik ke atas, kan. Stres tapi dia bangkit. Nabi Ayub walaupun daripada atas menjadi amir, dia turun ke bawah tapi dia bangkit balik semula. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh dalam Al-Quran ini sebenarnya adalah mereka yang melalui ujian dan bangkit. Ya, bangkit. Tapi yang pastinya ialah mereka ada ilmu dan iman daripada wahyu Allah SWT, dan mereka ada community. Itu sebabnya Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar contohnya kan, bersama dengan Umar, ada community. Tuan-tuan kena ada circle tersebut. Dan saya sebenarnya memang mengharapkan tuan-tuan ada circle masing-masing, ya. Carilah circle orang-orang yang boleh bangkit, boleh support kita dalam apa yang kita nak capai. Yang penting kita tahu apa yang kita nak capai. Ataupun kita tanya pada orang tu, aku ni sebenarnya tak tahulah apa nak capai tahun 2021, cakap pada dia boleh respon balik, okey, aku boleh coach engkau, aku bagi soalan kat engkau, aku boleh bantu engkau. Kalau ada orang begini, kena bina dan bersama dengan mereka pada tahun 2021. Kalau tidak, ya, ada yang kata bahawa saya ni boleh buat apa, live macam ni. Contohnya lah kan, saya boleh buat live begini. Seorang-seorang dia pakai data sendiri, bayar sendiri, telefon sendiri, apa lagi, semua sendiri. Tak payah nak pakai orang lain, saya boleh buat sendiri. Tapi sebenarnya saya perlukan Syafiq, Syafiq untuk driving kan. Kalau tidak, macam mana saya nak buat live macam ni kan. Okey. Jadi itu menunjukkan bahawa kita kena ada support system. Apatah lagi kalau katakan kita ada target yang tertentu. Kita ada target nak capai A dalam bisnes, B dalam keluarga, C dalam diri sendiri. Maka kita kena cari orang-orang yang boleh advise kita, yang akan mengingatkan kita. Dan ingatkan kita itu bukan sekadar sehari tau, sepanjang hari, setiap hari sampai 365 hari untuk 2021 ni berjaya. Kalau ada yang kata bahawa saya boleh kuatkan semangat sendiri, tak apa, memang boleh kuat semangat. Tetapi kita ini satu orang macam saya kan, satu orang mana boleh buat kerja segala-galanya. Kalau katakan dekat Akademi SDG, saya ada tim saya yang untuk buat marketing ke, untuk buat itu, ini sebagainya. Jadi mempunyai rakan untuk bangkit penting, ya. Memang bila bersama dengan rakan, kita ada berbeza pendapat, ya, ada berbeza potensi. Tetapi itu memang lumrah. Kalau sama buat apa kan. Kalau semua bercakap macam saya, Syafiq pun bercakap kan, tuan-tuan pun bercakap, siapa nak dengar? Kan? So ada yang mendengar, ada yang driving, ada yang buat itu, buat ini. So kita saling melengkapi. Ini adalah cara untuk kita bangkit. Malah sebenarnya kalau kita tengok dalam ayat 18 tadi tu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Menarik kan, dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Iman tu dalam bentuk jamak, ittaqullah pun dalam bentuk jamak, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dalam bentuk singular. Mengapa? Pasal kalau kita kena ada community, kita kena ada circle. Tetapi kita kena ingat, kita kena tahu apa yang kita nak siapkan. Jangan pula kita outsource kepada kawan kita. Kau susunkanlah program untuk aku ikut je. Sebenarnya kalau aku ikut je, kita tidak ada move ataupun push, ya. Kita perlukan kawan itu untuk dia push kita naik lebih tinggi lagi. Bukannya kawan kita tu nak push kita daripada zero kepada sesuatu. Zero pada sesuatu itu kita memang kena tahu apa yang kita nak buat, apa nak capai. Dengan keluarga kita, tak bolehlah kita mengharapkan kawan kita sahaja push kita, keluarga kau macam mana, kan.
kita ialah yang kena rancang. Okey, tahun 2021 ni apa yang aku nak buat. Sekali-sekala je kawan kita jumpa, dia akan tanya, macam mana family kau, macam mana kau punya projek. Dia akan tanya sekali-sekala. Tetapi yang pastinya nafsun memang kena bersedia maqaddamat li ghadin wattaqullah. Kita bersama lagi dengan orang-orang bertakwa. Pasal kalau kita dapat semangat kawan kita pun asyik cakap, 2021 ni aku plan, aku nak buat ini, nak buat itu, aku nak bawa family aku berjalan dan sebagainya. Kesannya ialah kita pun akan inspired untuk bangkit dan kita tidak lemas keseorangan. Okey, harapnya membantu ya kepada Tuan Hasbullah menyoal tadi. Baik, ada soalan seterusnya daripada Dr. Zabidah. Bila banyak perkara nak dibuat, macam mana nak tentukan priority? Baik, priority ni penting. Priority, soalan ni amat bagus. Apakah perkara yang paling penting? Ialah kita melabur dalam diri kita. Yang paling penting. Dan melabur dalam diri kita itu, kita ada 4 potensi kita kan, fizikal, intelek, emosi, spiritual kita. Kita kena tengok dalam diri kita tu apa benda yang perlu kita capai tahun 2021. Pasal Allah cakap macam ni, wal tanzur nafsum ma qadamat li ghadin. Kita kena tengok fizikal kita, kesihatan ke, keuangan ke, rumah ke, dari segi ilmu kita, intelek, dari segi emosi, perasaan kita, sosial kita, kawan kita, jiran kita, spiritual kita, semua empat tu, itu adalah keutamaan yang perlu kita beri perhatian. Itu sebabnya kita kena rancang dulu yang itu. Bila kita dah rancang, barulah kita akan tahu apakah keutamaan. Tanpa merancang, itu yang dinamakan time spender ataupun time user. Dia ada 3 kan, kumpulan manusia. Satu, time waster, pembazir masa, kan. Dia kira jalan je lah, hidup je, tak ada apa-apa, tak ada jadual, tak ada apa. Dia ikut makan minum, tidur, makan minum, tidur, kerja pun makan juga, minum. Itu time waster. Time user adalah orang yang menggunakan masa 24 jam. Dia susun jadual dia semuanya dalam masa 24 jam, habis-habis. Kadang-kadang tak cukup pun masa. Nak buat itu, nak buat ini. Tetapi time investor, ini menarik ya. Time investor inilah sebenarnya tajuk, sebahagian daripada tajuk yang saya kaji sekarang. Dan ada 11 perkara untuk menjadi time investor. Nanti lain kali saya akan share jugalah ya. Dan tuan-tuan mungkin ada yang berminat, nanti kita borak-borak lagi, buat program Zoom ke apa ke. Okey, tapi poinnya apa? Time investor ialah kita, contohlah ya, kalau saya 10 tahun yang lepas, mungkin saya tak tahu untuk tadabbur contohnya. Jadi lepas tu saya invest dalam diri saya. Saya pergi program seminar, saya belajar dengan Ustaz Norman Alihan. Saya pergi, masa saya ke US sana, saya bekerja, saya tak ambil gaji daripada tempat kerja tersebut, pasal saya nak bersama dengan cikgu yang pernah mengajar Ustaz Norman Alihan, nak belajar daripada dia. Itu saya invest dalam diri saya ya. Maka kalau kita nak capai sesuatu pada tahun 2021, 2025, kita rasa kita ada kelemahan ya, maka kita akan invest dalam diri kita. Itu adalah top priority. Tapi saya juga kerja, saya juga ada anak, keluarga apa sebagainya. Semua benda itu betul ya, semua benda itu betul, kita kena uruskan. Tetapi perkara yang paling mahal ialah kita invest untuk lebih mahir. Dan kalau sampai pada masanya kita perlu mengambil orang yang mahir untuk kita gajikan untuk membantu kita, kita buat. Ataupun kita bina tim untuk kita buat bersama sesuatu perkara. Pasal kalau tidak, banyak sangat perkara yang kita kena buat. Jadi perancangan penting satu, dan kemudian kita invest dalam diri kita agar jadi lebih mantap, itu penting. Pasal tak sama kan, tak sama. Kalau katakan saya tak pandai guna Facebook dengan orang yang pandai Facebook ya, guna live contohnya ni kan. Kalau saya tak invest masa untuk belajar perkara ini, kesannya ialah saya tak dapat bercakap dengan tuan-tuan sekarang ada seorang ya, tak dapat kan. Saya pun tak tahu terkial-kial macam mana nak guna. Tapi bila saya spend masa sikit, invest sikit, jadi amat penting untuk top priority. Untuk tahun 2021 ni kita rancang apa kita nak capai, PIES. Kemudian kita invest dalam diri kita.
Dan kalau dalam surah At-Tahrim tu Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara, bukan sekadar jaga diri kamu tapi jaga keluarga kamu. Dalam ayat 18 tadi tu ialah rancang untuk diri. Kalau kita mula merancang untuk diri, sebenarnya kita dah mula merancang untuk keluarga kita. Ya. Bukan rancang keluarga dulu. Kan? Kalau kita rancang keluarga dulu, diri kita yang tak kuat akhirnya hancur juga. Tapi insya-Allah kalau kita rancang diri kita, dia akan memberi kesan kepada keluarga kita. Malah kekuatan kita itu dengan izin Allah SWT kita improve. Contohnya lah kita invest dalam satu program belajar ayat-ayat menguruskan emosi kita. Memang kena belajar. Memang kena belajar untuk apa? Untuk emosi kita jadi kuat pada tahun 2021. Menjelang katakan Februari je emosi dah kuat. Jadi kalau Disember emosi tak kuat, sikit-sikit ni jatuh, sikit-sikit jatuh. Tapi bila kita sudah kuat emosi kita, pasal kita invest, kita ambil masa sedikit, akhirnya ialah kita boleh mungkin dalam sehari tu tak ada marah kot, kan? Langsung tak ada marah. Apa-apa ujian apa sebagainya, saya pasal rupanya dah belajar dah ayat-ayat berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi top priority ialah invest, ya. Kalau kita tengok dalam dunia pengurusan keuangan pun, investment ini adalah highest level, kan? Invest dalam money, dalam gold, labur dalam emas, labur dalam ASB apa sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan labur dalam keuangan, ya, itu boleh kita sebahagiannya, ya, fizikal, tapi laburlah dalam masa. Top priority. Ya, saya cadangkan pada semua, top priority labur dalam masa. Dan kemudian insya-Allah kita susun balik mana yang perlu kita outsource, mana yang perlu guna teknologi. Ada 11 perkara, ya, 11 perkara untuk menjadi time investor. Sini adalah tajuk yang saya kaji, dan sekarang ni ada saudara Omar daripada seorang accountant, ya. Dia juga mengkaji pasal dia banyak melihat rupa-rupanya biasa kita buat accounting, P&L, profit and loss untuk duit, tapi kita jarang buat profit and loss untuk diri. Padahal Allah cakap wal asr innal insana lafi khusr, verily the man is in lost. Manusia ni memang dalam lost. Jadi macam mana nak bagi untung? Biasanya kita pakai account nak tengok untung hujung tahun, dapat dividen apa sebagainya. Tapi sebenarnya Allah kata labur dalam, cek dalam keuntungan diri, insya-Allah itu akan memberi kesan yang besar. Baik, saya harap membantu Dr. Zabidah sebentar tadi, soalan tadi. Saya nak tengok kalau ada soalan lain. Okey. Tak ada, rasanya tak ada kot. Ya. Okey, baik. Jadi itu saja. Saya pun dah nak sampai TV Al-Hijrah ni. Okey. Puan Intan, mungkin saya jawab pendek je lah, pasal dah nak sampai dah ni. Bagaimana untuk melabur dalam masa? Bagaimana untuk melabur dalam masa? Ada 11 perkara. Ada 11 perkara, dan insya-Allah nanti saya akan kongsilah dalam siri yang akan datang 11 perkara tersebut, ya, 11 perkara yang amat penting. Siapa yang ada 11 perkara ini, insya-Allah tuan-tuan akan rasa 2021 akan jadi berbeza. Ya, salah satulah, ya. Saya bagi clue. Salah satu cara nak melabur dalam masa ini ialah kita melabur dalam kita belajar ataupun melabur dalam teknologi. Contoh saya guna banyak apps, banyak software untuk memastikan saya boleh memberikan mesej dengan berkesan, ya. Contohnya Facebook sekarang ni, saya belajar dan akhirnya saya dapat efisien, walaupun dalam masa beberapa minit, ini beberapa minit dah ni, ya, dalam kereta pula tu, ya, tapi Alhamdulillah boleh menyampaikan mesej. Jadi itu menyebabkan saya tidak dalam masa yang ada ni tidak lost. Pasal rugi kalau kita tidak beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi bila saya dapat kongsi dengan tuan-tuan wasiat kebenaran dan dengan kesabaran, ya, menggunakan teknologi, saya boleh juga buat cakap seorang-seorang, telefon seorang-seorang. Tapi sekarang ni ada 95, tadi ada 100 orang. Dan lepas ni harapnya tuan-tuan share dan beritahu pada kawan-kawan lain. Itu menyebabkan saya jadi lebih masa saya, cuba bayangkanlah, berbanding dengan saya cakap seorang, sekarang ni saya cakap dengan 100 orang. Jadi teknologi adalah satu daripada 11 kemahiran yang penting untuk menjadi time investor, bukan time user.
Apatah lagi kita tak nak bahu jadi time waster. Okey, saya dah sampai dah ke TV Al-Hijrah ni. Okey. Kau nampak ke? Tak nampak. Ini. Okey. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah pada masa akan datang. Siapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, nanti tunggulah saya buat live, ataupun kalau kita ada peluang buat seminar pendek ke sebelum 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.